Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahqaf. Tafsir surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 9 dan 10. Dua ayat saja untuk kita baca, faham, tadabbur dan sudah pasti kena beramal dengannya. Untuk maklumat para pelajar, bermula daripada surah Al-Ahqaf ini, kemudian diikuti dengan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke surah An-Nas. Ini kita telah selesai bacaan tafsir kali pertama pada musim PKP, waktu kita terkurung dulu. Kita mengajar secara online. Ada kalanya di rumah. Ketika tak boleh mari masjid, di rumah. Bila boleh mari masjid, walaupun untuk beberapa orang, kita buat di sini. Itulah dunia nak kiamat. Masjid ditutup oleh siapa? Corona. Corona mari, masjid tutup. Orang pun lari. Maka ini kali yang kedua dengan tafsir Al-Muharrar yang ada fawaid di belakangnya. Dulu tak ada, dia habis-habis ya. Baik para jemaah sekalian, ayat kita ni ayat yang ke-9 dengan 10. Allah menceritakan kepada kita arahan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan kerja-kerja dakwah yang telah dimulakan oleh para anbiya dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam yang terdahulu. Rasul dulu dah mula, mereka telah menghadapi kerenah-kerenah kaum dia masing-masing. Sekarang ni sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saksi dari kalangan ahli kitab membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alkitab bersaksi bahawa benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
balik semula kita belajar kepada tafsir ayat. Ayat 9, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah aku seorang rasul yang membawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Bukan. Aku ni rasul penerus saja. Penerus, bukannya reka agama baru, tidak. Tengok nota di bawah kata, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah agama tauhid yang juga telah dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, setiap Nabi itu sallallahu alaihi wasallam iaitulah mengajak manusia, walaqad ba'atsna. Tengok ayat dia, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah bangkit, telah utuskan bagi setiap nabi, bagi setiap kaum ada rasul. Kerja mereka mengajak manusia supaya sembah Allah dan menjauhi taghut. Semua nabi itu dakwah dia. Sebelum kita pergi kepada ayat yang seterusnya, para pelajar sekalian, kita tengok munasabatul ayah. Munasabatul ayah. Allah Ta'ala telah menyebut dalam ayat yang lepas, min a'zamid dhalal, kesesatan yang nyata yang besar itu, iaitulah apabila manusia menyatakan sesuatu yang bohong tanpa dalil, min ghairi dalilin, tanpa dalil. Mana dia buat kepada benda-benda yang dia reka, yang dia buat benda yang pelik-pelik, sandara dianya nahawa nafsu dia. Bal taqaddamahu bimisli nasun, bahkan telah terdahulu orang-orang yang terdahulu bahawa apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan rekaan dia sendiri, tapi Nabi hanya menyambung tugas para anbiya yang terdahulu. Karena itu Allah bawa dalam ayat ini, qul ma kuntu bid'an, bukan aku ni pereka, bukan aku ni pereka ajaran. Tidak, aku membawa ajaran, menyambung tugas. Menyambung tugas. Bahkan Allah Ta'ala juga telah menceritakan dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala cerita juga kepada kita dalil yang lepas, orang musyrikin mencela Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu sebagai sihir, dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencipta, mereka-reka Al-Quran itu daripada dia sendiri yang buat. Kemudian dia kata dari Allah. Ini perbuatan jenayah yang ditunjuk oleh puak kafir. Dia mula-mula dia kata Nabi itu reka agama. Nabi kata, Allah kata tak. Allah ajar kepada Nabi supaya jawab, tidak. Ma kuntu bid'an, bukan aku reka, aku sambung. Itu. Tuduhan yang kedua, mereka mengatakan Nabi juga mencipta Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa kalau nak cipta, bagaimana Nabi tahu benda-benda yang yang pelik-pelik. Waktu tu bukan ada makmal, bukan ada sains teknologi zaman kita hari ni, tapi Nabi kita cerita benda yang memang diperakui oleh pengkaji sains tepat. Dan macam-macam lagi lah mereka minta dengan Nabi. Maka Allah SWT ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jawab dengan ayat yang kita baca ini. Apa dia ayat? Qul,
katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir kaummu zaman itulah, zaman Quraisy, ma kuntu bid'an minar rusul, bukanlah aku seorang rasul yang membawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang terlalu. Tak ada, aku bukan reka bukan aku buat. Faqad arsalallahu min qabli kathiran minar rusuli ila umamihim. Sebelum daripada diutuskan aku, sudah ada berlalu 300 orang lebih rasul. Dalam riwayat kata Nabi ada 124,000. Wa bimisli ma arsalani, ajaran yang mereka bawa sama dengan aku bawa, iaitu ajaran tauhid. Kenapa kamu nak engkar yang aku punya? Kenapa tak engkar yang Musa? Kenapa tak engkar yang Isa? Ini khusus untuk ahli kitab, puak-puak Yahudi yang ada kitab Taurah di tangan dia, Injil ada di tangan Nasara. Kenapa kamu bantah aku sedangkan kamu tahu benda tu? Ayat ini pelajar tanda. Ini dia panggil ilmu tadabbur, tafsir ayat bil ayat. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Surah Ali Imran, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Allah kata tidak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum daripada rasul-rasul yang banyak, 300 orang sudah berlalu. Dia ni bukannya baru. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua menghuraikan tajuk ini, Surah An-Nisa, ayat 163 dan 164. Ini panjang, dua ayat ni. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Allah kata, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepas daripada Nuh. Nuh ni rasul yang pertama selepas daripada Adam. Mana lepas pada dia tu semua mari daripada melalui jalur Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunusa wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Berapa dalam ayat ni? Allah sebut 12 nabi, 12 rasul. Tengok, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu, ada rasul yang kami ceritakan kepada kamu. Wa rusulan lam naqsushum alaik, ada rasul kami tak cerita. Sebab dalam Quran ada berapa dalam Quran? 25 ya. Sedangkan dia ada 300 lebih, ada yang tak cerita. Wa kallamallahu Musa taklima, seorang lagi nama disebut, iaitulah Nabi Musa. Jadi ayat ini 163 164 menghuraikan ayat kita ni, ma kuntu bid'an minar rusul, bukan aku reka, aku penyambung. Ini ayat dia. Satu, Nabi kata kerja dia hanya menyambung, bukan mereka. Yang kedua, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui akan apa yang dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Jadi aku pun tak tahu apa yang Tuhan nak lakukan padaku. Tengok makna dia apa? Ai lastu illa basyara, aku ni manusia. Walaysa biyadi minal amri syai', tak ada kuasa di tangan aku untuk nak mengendalikan alam ini dan maklumat-maklumat. Fala a'lamu ma yaf'aluhu Allahu bi, aku tak tahu apa yang Tuhan nak tentukan untuk aku ni. Hari ni aku sihat, esok sihat ke tidak? Hari ni di Mekah, mungkin lepas ni duduk mana? Tak tahu. Wa ma yaf'aluhu bikum
wala ma yaf'alu bikum, aku tak tahu juga apa yang Allah nak buat kepada kamu. Jadi ayat ini perlu kepada huraian. Ulama tafsir bincang panjang sikit. Kata di Ar-Ras'ani, ikhtalafu. Ulama tafsir berbeza pandangan tentang adakah maksud nafyu ilmihi. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan aku tak tahu apa yang nak dibuat di dunia ke di akhirat. Ada dua pendapat. Tulis, pendapat yang pertama mengatakan di akhirat. Fil akhirah dia kata. Mula-mula tu Nabi tak tahu apa akan berlaku di akhirat. Sehinggalah turun ayat Quran surah Al-Fath ayat 2, liyaghfirallahu laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Allah kata Allah ampunkan semua kesalahanmu yang dulu yang kemudian. Jadi Nabi tak berdosa, dia panggil maksum. Mana peringkat awal Nabi tak tahu, kemudian diberitahu. Itu menunjukkan bahawa ilmu Nabi terhad. Jangan pula kita angkat Nabi macam Tuhan. Allah Ta'ala beri maklumat, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Tuhan tak bagi, dia pun tak tahu. Dan maka Allah juga beritahu kepada Nabi dalam surah Al-Fath ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Allah kata aku akan masukkan mukmin dan mukminat dalam syurga. Maknanya Nabi tak berdosa, orang mukmin dan mukminat akan dijanjikan syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'alamahu, maka ketika itu Nabi pun tahulah apa yang Allah sediakan untuk orang yang mukmin. Itu pandangan pertama. Maknanya untuk dunia akhirat, tapi peringkat awal tidak dimaklumkan. Mana berperingkat maklumat. As-sani fid dunia. Pendapat yang kedua kata Nabi tak tahu apa yang berlaku kepada dia di dunia ini. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maksud dia ni aku tak tahu. Ukhraju kama ukhrij. Aku ni akan dihalau keluar daripada Mekah sebagaimana nabi-nabi dulu dihalau oleh kaum dia. Atau aku dibunuh sebagaimana ada di kalangan nabi yang dibunuh. Aku juga tidak mengetahui apa yang Allah nak buat kepada kamu, hei pengikut-pengikut umat Islam. Jadi ini kata di sebahagian ulama mengatakan di dunia. Maka panjanglah dia punya huraiannya. Kata Ibnu Atiyah, aku tak tahu, aku duduk Mekah ke aku kena halau keluar. Apa yang akan jadi pada masa depan, itu dia panggil peringkat awal lah. Maka ramai di kalangan ulama tafsir, di antaranya Ibnu Jarir Tabari An-Nahas, dia kata apa? Maksud ayat ini dalam dunia. Dalam dunia. Kata Ibnu Katsir, tengok Ibnu Katsir rahimahullah, oleh kerana dia ni mutaakhir, lepas zaman Tabari, lepas zaman ini, maka dia kumpul pandangan ulama salaf dalam tafsir. Ibnu Katsir buat analisa, kesimpulan apa yang disebut oleh Ibnu Jarir, bahawa Nabi kata aku tak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Ibnu Katsir kata inilah pendapat yang benar, wala yajuzu ghairuhu, tak boleh kita ambil pandangan lain. Inilah yang sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di akhirat sudah pasti keimanan dia, kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia dan umatnya yang beriman akan dibawa ke syurga. Tapi di atas dunia ni tak tahu. Sebab itu Nabi SAW dalam peperangan, dia buat persiapan rapi. Buat persiapan dengan baju besinya, dengan strategi-strategi yang dia buat. Sebab kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Cuma, masa nak perang Badar tu, Nabi pun tak tahu. Dia bukan nak pergi berperang. Kalau nak pergi perang, kita bawa senjata banyak lah kan. Bawa lah sahabat-sahabat lain yang nak lawan Abu Jahal ni. Maka Nabi pergi ke Badar. Bila sampai di Badar, Allah wahyukan kepada dia, haza masra'un fulan. Di sini tempat Abu Jahal mati, di sini tempat orang ni mati. Dia boleh tunjuk bila wahyu datang. Maka dengan itu kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Katsir, disokong oleh Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah,
Dia kata at-tahqiq, insya-Allah, maknanya setelah diteliti, anna ma'nal ayah ma adri ma yuf'alu bi wala bikum fid dunya. Aku tak tahu. Aku kekal di Mekah ni ke, di Madinah ni ke, ataupun aku kena hijrah ke? Bila aku boleh balik Mekah? Tak tahu. Jelaslah kepada kita bahawa adapun di akhirat, Nabi kita yakin bahawa dia dan sahabat-sahabat dia akan dibawa ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata Amir belaka. Ya Allah, jadikan kita semua dari kalangan orang yang layak ke syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain, tanda pelajar. Suratul A'raf ayat 188, Allah bagi tahu kepada Nabi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tak milik untuk diri aku ni naf'at ke mudarat, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair, aku banyaklah buat benda baik. Wa ma massani su, tak akan kenalah kepada aku benda yang tak baik. Maka itu dia panggil, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi menafikan ilmu secara mutlak, kecuali ilmu yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat janganlah memuja Nabi lebih daripada sepatutnya. Nabi pemilik alam, Nabi ni semua kuasa di tangan Nabi. Kita kata lah, semua kuasa di bawah ilmu, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulannya, ada yang mengatakan Nabi kita ni tidak dapat mengetahui di dua-dua tempat. Ada yang mengatakan di dunia, di akhiratnya dia yakin dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Satu kisah ini menarik. Pelajar-pelajar tanda kisah ini sebagai pengajaran kepada kita. Wa an Ummil Ala radhiyallahu anha. Ummu Al-Ala namanya. Alif ain lam alif hamzah. Ummu Al-Ala. Dia kata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un, muhajiri yang pertama sampai Madinah, mati. Nabi pergi ziarah mayat Utsman. Ummul Ala ada di situ. Faqultu, Ummul Ala kata, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepadamu, hei Abas Sa'ib. Abas Sa'ib itu gelaran pada Utsman. Ini yang bahayanya sini. Fa syahadati alaika laqad akramakallah. Saksi aku ke atasmu, hei Utsman, Allah Ta'ala telah muliakanmu. Ialah, moga dia hijrah, mati di Madinah, mati dalam keadaan hijrah, mati dalam Islam. Pada zahirnya memang betul apa yang dikata oleh Ummul Ala. Bila kata macam tu, Nabi dengar. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tegur Ummul Ala, wa ma yudriki anna Allah akramahu. Mu tahu mana Allah Ta'ala dah muliakan Utsman? Mu tahu mana? Faqultu la adri, saya tak tahu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya tak ada ilmu, cuma saya mengharapkan. Tengok pada zahir, betul, tak salah Ummul Ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Utsman telah datang kepada dia keyakinan mana mati. Wa inni la arju lahul khair. Dengar ni. Aku mengharapkan dia mendapat kebaikan. Ini doa. Tapi wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi. Nabi bersumpah, aku tak tahu sedangkan aku Rasulullah, apakah yang Allah Ta'ala lakukan untuk Utsman. Ini penting ni para pelajar. Ayat ini kata Ibnu Katsir, wa fi hadza wa amsalihi. Hadis ini dan seumpamanya dalil yang jelas bahawa la yuqta'u li muayyanin al-jannah bil jannah. Tak boleh kita letak orang ni confirm syurga, tak boleh. Kecuali
dengan nas daripada syarak. Seperti Al-Asharah, 10 orang jamin masuk syurga. Abdullah bin Salam, Nabi kata masuk syurga. Al-Ghumaisa, Bilal, Suraqah, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah pada Jabir. Dan ahli Quran 70 orang yang mati dibunuh dalam peperangan Bi'ru Ma'unah. Zaid bin Harithah, Ja'far, Rawahah dan seumpamanya, orang yang disebut namanya oleh Nabi itu confirm. Tapi yang tak sebut, kita kata, kita guna bahasa yang diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wa inni la arju lahul khair. Aku mengharapkan dia dapat kebaikan. Jadi bila Nabi tegur, Nabi kata aku Nabi, aku tak tahu apa dia. Ini kita senang-senang je, anak syurga, mak syurga, ibu syurga. Dengan mak syurga ni satu benda yang boleh kita buat cok mohon begitu saja, jangan. Habis kalau ada orang mati baik, mati tengah duk khutbah, mati dalam sujud, mati tengah baca Quran, mati tengah kuliah, tengah ceramah, kita mengatakan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia ni ahli syurga, kematiannya insya-Allah husnul khatimah. Kita hanya boleh mengharapkan dengan doa. Qalat, dengar, kata Ummul Ala, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Lepas pada ni aku tak akan bagi lagi penyaksian orang ni baik kau ni syurga kau orang ni, aku tak akan bagi lagi saksi, tak akan jadi saksi lagi. Cuma aku akan doa wa ahzanani zalik, dan aku sangat sedihlah dengan apa yang terjadi. Ini adik-adik dia. Qalat fanimtu, aku pun tidur malam tu lepas pada ke bumi Osman, dia pun tidur. Fa uritu li Utsman ainan tajri, aku mimpi tengok Utsman duduk tepi tali air sungai comel mengalir depan dia. Allahu akbar. Fajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Ala pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu, aku cerita kepada dia, ya Rasulullah, saya tengok semalam Utsman ada mata air, tali air yang comel. Qal, kata Nabi SAW, zalika amaluhu, mana amalan Utsman tu comel, cantik. Mana kita boleh ceritakan, tapi nak putuskan orang ni syurga, orang ni neraka, bukan di bawah bidang kuasa kita. Tanda pelajar, hadis ini akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nombor hadis 2687. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain kata apa? Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apa yang Allah Taala nak buat untuk aku dan untuk kamu. Hadis ini juga dalam Bukhari. Kata di Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi tadi bertepatan dengan ayat yang kita baca ini, qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ini wa kana dzalika qabla nuzuli qaulihi ta'ala. Ayat ini makkiyah. Nih, surah Al-Ahqaf ini ayat makkiyah, makna turun di Mekah. Kemudian turun ayat lain, surah Al-Fath ayat 2, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala nak beri ampunan kepada kamu, hak lepas dan yang akan datang. Mana Nabi kita tak berdosa, diampunkan segala dosa dia. Ayat ni suratul Fath, surah Al-Fath ayat 2, maka ayat ini madaniyatun, maka tidak bercanggah di antara dua ayat. Mana peringkat awalnya tidak diberitahu, kemudian turun ayat Allah Ta'ala nyatakan Nabi kita tidak berdosa. Alhamdulillah. Wa qad thabata, telah sabitlah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dalam hadis Nabi kita bersabda, ana awwalu man yadkhulul jannah, aku orang pertama akan masuk syurga. Maknanya kita kata hadis ini dan ayat ini yuhmalul isbat, secara umumnya Nabi kita ada ilmu tentang syurga, tentang neraka. Wan nafyu
yang dinafikan itu tentang pendetailan tu. Sehinggalah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari jilid yang ketiga muka surat 115. Nabi kata apa? Tengok ayat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Dan aku tidak mengetahui akan apa yang akan dilakukan kepadaku dan pada kamu. Aku tidak melakukan semua apa yang aku buat ini, melainkan menurut apa yang diwahyukan kepadaku. Maknanya Nabi bagi jaminan bahawa semua yang aku buat ini, yang aku cakap kepada kamu, yang aku ajar kepada kamu, hei umat, ma yunziluhullahu alayya minal wahyi, apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada aku melalui wahyu. Mana orang lain tak tengok. La yattali' alaihi ahad. Orang tak tengok. Apa yang aku cerita ni benda ghaib. Benda yang tidak diketahui. Kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Anak Nabi tahu melalui Jibril. Fala yurtaba fi anni, maka jangan siapa ragu-ragu lagi tentang ajaran aku ni. Aku datang, apa yang aku beritahu ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu para jemaah sekalian, kita tak boleh memandai-mandai, mengada-ngada dalam agama ini, kerana agama ini melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi tugas Nabi, wa ma ana illa nazirum mubin. Dan aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang nyata. Kerja akunya, aku terima wahyu dari Allah, aku sampai kepada kamu. Buat yang ni syurga, buat yang ni neraka. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa amri ba'inun zahirun. Apa yang aku ajar kepada kamu ni zahir, jelas bagi orang yang berakal. Bagi orang yang tak guna akal, nak kata apa? Jelas tara mana pun, tak nampak gelak situ. Siang hari kau malam ni, mu tanya apa kat matahari panas ceceng kata orang, dah tak nampak, nak kata apa? Baik. Sekarang kita pindah ke ayat 10. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pikiran kamu jika Al-Quran ini yang kamu sanggah, yang kamu tak mau terima, yang kamu tak mau ikut ini datangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya, maka padahal ada seorang baik. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa Allah yang turunkan Quran. Al-Quran itu mari daripada Allah. Jibril bawa wahyu beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu masih lagi kerah kepala, degil, tak dengar kata. Dan kamu percaya kepada Ahlul Kitab, pergi tanya Yahudi, Yahudi kata betul. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li musyriki qaumika, kepada puak kafir kaum Quraisy, ara'aitum in kana hadzal Quran, apa pandangan kamu? Quran ini turun kepadaku daripada Allah. Kamu kafir, kamu engkar. Bukankah itu menunjukkan bahawa kamu telah melakukan kezaliman, sesat, kerana menolak kebenaran? Jawab itu sudah pastilah kerana itu. Maka ayat ini menunjukkan satu peringatan kepada puak kafir. Apa yang Tuhan nak buat kepada kamu setelah kamu engkar kepada ayat Allah Azza wa Jalla. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mislih fa amana wastakbartum. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan mengakui sahnya kitab yang sama seperti Quran ini. Lalu ia percayakan Al-Quran ini dari Allah, sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya.
Tengok ayat ni sikit ada perbincangan. Siapakah di kalangan Bani Israel Ahlul Kitab yang mengakui benarnya Quran ni? Siapa? Dia kata betul Quran ni mari daripada si Allah. Dan dia beriman dengan Quran. Kamu hei kafir kerah kepala tak mau beriman. Siapakah itu? Maka di sini ulama tafsir bincang panjang. Ibnu Juzai dan ulama lain kata ikhtalafal mufassirun. Ulama tafsir berbeza pandangan. Siapakah dia? Pendapat yang pertama mengatakan bahawa maksud orang itu ialah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia ramai orang kata Abdullah bin Salam. Sebab itu khilaf. Ada yang mengatakan ayat 10 ni Madaniyatun, turun di Madinah. Sebab surah Ahqaf Makkiyah. Macam mana boleh cerita pula Abdullah bin Salam? Jadi di sini ada perbahasan ulama tafsir. Para pelajar perhati betul-betul, jangan pening. Ada yang mengatakan Makkiyatun. Ayat ini tetap Makkiyah. Habis cerita ni kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang akan berlaku nanti. Bila musafir Madinah, Mekah ni ditolak oleh puak kafir. Bila sampai di Madinah nanti, orangnya pendeta Yahudi yang awal masuk Islam, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia pergi, dia tengok muka Nabi, dia kata aku tahu muka orang benar, muka orang jujur, muka orang baik. Terus dia Islam, dan dia menceritakan, meyakini, mengakui benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini Makkiyatun, tapi Allah Taala cerita peristiwa yang berlaku di Madinah. Adapun bagi pihak ulama yang mengatakan ayat ini Madaniyah, tapi Nabi kita dengan wahyu Allah suruh letak ayat ini dalam surah Makkiyah. Karena itu dia kata illa ayat Makkiyah, kecuali ayat ini. Wallahu alam. Itu yang panggil wallahu alam. Analisa yang dibuat oleh Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata apa? Wala mani', tidak ada satu halangan untuk kita mengatakan ayat ini semuanya Makkiyah, wa taqa'ul isyaratu fiha, tapi ada isyarat. Peristiwa yang akan berlaku selepas hijrah, iaitulah peristiwa pendeta Yahudi Abdullah bin Salam akan masuk Islam dan mengakui kebenaran Al-Quran. Dah tulis ke tu? Kalau tak sempat, kita ulang sekali lagi dalam fawaid, insya-Allah. Baiklah, pendapat yang kedua mengatakan Nabi Musa AS. Jauh lah. Yang kita naknya pendapat yang pertama tadi siapa? Abdullah bin Salam. Ada ulama kata laisal maksud, bukanlah maksudnya orang individu, tidak, tapi maksudnya jinsus syahid, mana ada orang yang mengakui benarnya Quran. Tak kira lah siapa dia, Abdullah bin Salam ke Nabi, siapa dia ke, yang pentingnya ada orang yang akan menjadi saksi benarnya Al-Quran ini. Ini lebih global, dia panggil lebih luas perbahasannya. Alhamdulillah. Dalam penjelasan ini, tengok satu lagi, saya ambil satu ayat. Ayat Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 196 197. Allah kata wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Mana ayat ini ulama Bani Israel dia tahu, tapi yang penyeleweng dan menyeleweng mereka tak akan tahu, sebab mereka tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana hasad, dendam, takabur, tak mahu terima orang yang bukan daripada bangsa mereka. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada akhir ayat. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang berdegil dalam kekufurannya. Tuhan tak akan bagi hidayah.
Orang nak hidayah ay la yuwaffiq. Allah Ta'ala tak bagi taufik untuk mendapat kebenaran kepada kaum yang telah menzalimi diri mereka dengan melakukan kekufuran terhadap Allah dan takabur daripada menerima kebenaran. Jadi kita hari ini kalau kita nak ilmu, para pelajar, kalau nak ilmu, buang sifat takabur dan angkuh dalam jiwa kita. Selagi ada sifat takabur, selagi itulah kita tak akan dapat ilmu. Semalam, dalam fawaid semalam kita sebut tentang di antara contoh takabur, manusia hari ini bila orang ajak dia dengar tafsir, dia ada waktu tuduhan pula kepada orang yang menyebarkan itu. Kita kata ini contoh takabur. Dengar dulu, kamu yang buat analisa, barulah buat keputusan. Ini belum dengar sudah jatuh hukum. Kenapa? Itu zalim nama dia. Baiklah. Tamatlah kita dua ayat yang pendek, huraian dia juga separa pendek. Sekarang ini kita berpindah kepada al-fawaid, mencari faedah. Kita cari faedah daripada ayat yang kita baca ini. Ayat yang kita baca ini. Baik. Faedah yang pertama tulis. Qauluhu ta'ala ma kuntu bid'an minar rusul. Allah ajar kepada Nabi supaya kata, aku ni bukan orang yang pertama menjadi rasul, mengaku jadi rasul. Tidak. Tulis ayat ini. Salihah, elok untuk menolak dakwaan Nasara, Kristian zaman kita yang meragui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan dan juga kata-kata sesat yang tidak sesuai dengan Nabi. Li'anna at-ta'inin, karena orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tuduhan yang sangat tak cerdik. Dia kata kalau Nabi kenapa kahwin? Dia nak suruh jadi macam Nabi Isa. Nabi Isa tak sempat kahwin. Dia panggil rohban, pokok rahib dia, padri-padri dia tak boleh kahwin. Walaupun tak boleh kahwin, banyak benda yang lain terjadi. Na'udzubillah. Au annahu qatala alladhina kafaru. Dia kata Nabi ni penumpah darah, duk bunuh orang yang tidak beriman. Ataupun Nabi ini sayang kepada Zainab. Macam-macam lah dia punya tuduhan-tuduhan puak kafir. Kita mengatakan ayat ini menolak segala kata-kata buruk puak kafir itu sebab Nabi kata, bukan aku ni orang pertama. Kalau mau beriman dengan Musa, kamu beriman dengan Isa, kenapa kamu tak beriman dengan aku? Nahnu min mishkatin wahidah. Daripada sumber ajaran yang sama. Satu. Kemudian kita pergi kepada faedah yang kedua. Boleh faedah yang kedua. Ayat yang sama lagi. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apa yang Allah tak nak buat kepada aku daripada kamu. Aku hanya ikut. Aku hanya mengikut apa yang diajar oleh Allah kepadaku. Timbul soalan. Tulis soalan. Ayat ini menunjukkan Nabi SAW tak tahu apa kesudahan hidup dia. Apa akhir perjalanan dakwah dia. Tapi ingat, itu peringkat awal. Wa qad ja'at ayatun ukhra. Telah datang ayat yang lain tadullu ala annahu alimun bi anna masirahu ilal jannah. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi akhir kesudahan perjalanan hidup dakwah dia syurga. Mana? Ayat surah Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala ampunkan semua kesalahan kamu. Wa ma ta'akhkhar, yang awal dan yang kemudian. Wa ma ta'akhkhar tansisun. Ayat ini nas menjadi dalil ala husnil aqibah wal khatimah. Bahawa Nabi akhir sudah dia syurga. Akhir perdakwah dia ke syurga.
Maka penjelasannya daripada dua penjelasan. Yang pertama, Allah Ta'ala allamahu zalika, asalnya Nabi tak tahu, kemudian diberi tahu. Dalam surah An-Nisa, tanda pelajar, surah An-Nisa ayat 113, Allah kata apa? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajar pada kamu apa yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu dulu, sekarang sudah tahu. Ada lagi lah ayat-ayat lain. Inilah makna kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jelaslah kepada kita. Jawapan yang pertama. Yang kedua, jawapan yang kedua, ma adri, aku tak tahu apa yang berlaku di dunia ini. Banyak benda-benda yang tak tahu. Nabi SAW dalam peperangan contohnya, di peperangan Uhud sampai berdarah, pecah, patah gigi, berdarah muka dia. Jadi ada benda-benda yang Nabi tak dapat tahu. Dia tahu Islam akan menang, tapi peristiwa yang berlaku tu, mana kalau Nabi tahu tentera Islam akan pecah, buat kawalan kuat selalulah. Wallahu a'lam, itu di antaralah. Dan di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa ma ana illa nadhirum mubin. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Aku ni hanya nazir. Bagaimana nazir? Pemberi amaran. Pemberi amaran. Ayat ini kenapa dimula dengan pemberi amaran? Sedangkan sifat Nabi, tanda pelajar, sedangkan sifat Nabi, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab ayat 45, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyiran wa nadhira. Allah sifat Nabi, saksi, mubasyir, memberi khabar gembira dan amaran. Tapi dalam ayat ini Tuhan guna nazir, tak ada basyir. Kenapa? Tulis pelajar. Li'annahu yukhatibul mukazzibin. Karena Allah Ta'ala cakap dengan puak-puak yang mendustakan, cukup kita bagi tahu, tugas aku bagi amaran pada kamu. Kalau kata apa nak belembutnya. Jadi kalau dalam ayat lain, Allah SWT nyatakan bahawa sifat Nabi itu apa? Lembut, ajar orang buat baik, dan bagi khabar gembira dulu, baru kita bagi khabar amaran. Tapi dalam ayat ini uslub amaran, sesuai dengan dia. Faedah yang ketiga, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tengok ayat, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Ayat ini tulis pelajar. Fihi kamalu ubudiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah. Ayat ini menunjukkan sempurnanya ubudiyah, pengabdian Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata aku ikut apa yang Allah Taala perintah, bukan aku reka. Dan ayat ini menjadi satu kaedah anna syara'i'a tauqifiyah. Undang-undang syarak itu tak boleh kita reka sendiri. Fala yajuzu li ahadin, tak boleh orang nak reka-reka ibadat. Maka ulama telah mengatakan annal asla fil ibadatil man'u. Dalam perkara ibadat kita tak boleh buat kecuali ada dalil. Dalam perkara dunia kita boleh buat kecuali ada dalil yang melarangkan. Itu beza. Dalam ibadat sempit, boleh buat ikut dalil. Dalam kehidupan dunia semua boleh buat kecuali dalil melarangkan. Nak buat kereta tayar 10 ke, ikutlah. Nak makan apa yang halal, silakan, kecuali Allah Ta'ala larang. Baiklah. Yang keempat. Maka yang ketiga lagi, kita kata Nabi SAW kata, aku ikut apa yang diperintahkan kepadaku. Karena itulah timbul hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhum fawaradun. Siapa dia reka-reka dalam ajaran yang aku tak ajar, maka tertolaklah amalan itu. Hadis ini dalam akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Faedah yang keempat,
ma kana minal ilmi al-mawrus an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ilmi al-mawrus, maklumat yang dipusakai, diterima tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh ambil persaksian dia daripada ahli kitab. Boleh. Maknanya Nabi dulu terima wahyu. Terima kitab. Nabi kita terima wahyu dan ada kitab. Jadi boleh kita tanya orang-orang Yahudi nak menguatkan sebagai saksi. Ada tak lah kitabmu dulu, Yahudi? Yang menyebut tentang Quran. Ada. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Jadi boleh. Sebab itulah Allah kata, wa syahida syahidun min bani Israel. Ada saksi di kalangan Bani Israel sendiri yang menyaksikan bahawa benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab dalam kitab Taurat dia ada. Allah gambar dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi tahu Nabi sebagaimana dia kenal anak dia. Yahudi tahu Nabi sebagaimana dia kenal anak dia. Jadi mereka tak beriman bukan pasal tak beriman, sebab kerah kepala tak mau kata. Baiklah. Yang kelima. Qauluhu ta'ala wa syahida syahidun min bani Israel ala mislihi. Telah menjadi saksi di kalangan Bani Israel dengan benarnya Al-Quran ini, fihi raddun ala man qala. Ayat ini menolak hujah mereka mengatakan tak boleh bagi saksi. Kita jadi saksi, kita kata asyhadu ala iqrari Zaid, aku saksi bahawa apa yang dia kata itu betul. Bal yaqul asyhadu bihi. Jadi boleh kita kata ala, na'ala, syahida syahidun Bani Israel ala mislihi, ke atas tu. Dia nak beza tentang ala dengan bihi. Ada ulama fiqh kata asyhadu bihi, aku saksi dengan benda ni. Tapi ulama kata boleh dengan ayat Quran ini kita mengatakan asyhadu ala, aku menyaksikan ke atas benarnya apa yang dikatakan oleh orang itu. Boleh. Ni kena main undang-undang sikit ni. Ahli undang-undang dia senyum apabila dibahaskan tentang masalah ala wa bihi. Alhamdulillah, ana dah tegur beberapa orang sahabat, tegur dengan kasih sayang. Setengah imam ni dia baca doa Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'i. La. Kita kena beza di antara ala dengan lana. Untuk kebaikan kita guna lam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Tapi kalau untuk benda tak baik, baru kita guna ala. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah akhiri ke atas hidup kami ini dengan buruk, pengakhiran yang buruk. Jadi kita kena bezalah imam-imam dengan ni para pelajar yang berdoa. Ingat balik, kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maknanya untuk kebaikan kita guna lana, untuk keburukan kita guna ala. Baru jelas. Jadi imam-imam ambil lah perhatian, walaupun simple, nampak benda tu ringan ya, tapi dari sudut penggunaan ala dengan lana itu besar. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-11. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.